Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Qala babul dhann, bab sangkaan. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kita faham bahawa Islam bukan sekadar mengatur pergerakan luaran kita, tangan, kaki, mata dan yang lain. Bahkan Islam memberi panduan dan tunjuk ajar terhadap hati kita. Di antara yang Allah tahu yang manusia selalu terlibat adalah suka menyangka atau bersangka. Yang kata Allah, inna kathiran ijtanibu kathiran minal dhann inna ba'dal dhanni itsm. Elak dari banyak bersangka, karena sebahagian daripada sangkaan-sangkaan itu adalah dosa. Menyangka ni kita menebak sesuatu tanpa keyakinan, hanya andaian dalam hati, bukan keluar ni keluar tu lain cerita dia lagi besar. Dalam hati tengok seseorang melakukan sesuatu, kita tak pergi tanya pun apa sebab, apa hakikat dia, terus kita buat sangkaan dalam hati kita, dia ni perasan. Walau sangkaan itu masih pada kadar yang boleh, tapi Allah minta kita elak. Kerana apa? Lama-lama dibawa kepada kita menyangka yang tak elok. Subhanallah. Alangkah Islam sangat mengambil berat tentang kebersihan hati. Kerana hati sekiranya dibiarkan selalu dikelilingi oleh perasaan-perasaan tidak baik ini, dia akan menyebabkan perasaan itu diterjemahkan oleh anggota badan. Dia kemula bercakap, mari ni nampak kau ni, tak tahulah dia nampak apa kan. Dia mula bercerita. Akhirnya sangkaan itu tersebar sebagai perkara yang betul. Walhal orang kata buat apa? Orang lain duduk sangka, timbang. Sangka, timbang. Lama-lama dia diburukkan, dituduh, diumpat dan mencemarkan maruah dia. Nah, sangkaan juga adalah satu perkara yang disebut mendahului keadaan. Kita dah mendahului keadaan orang. Dia tak tahu dia buat apa lagi, dia buat kata buat lagi. Kita dah letak satu hukum. Maka alangkah bersalahnya jika hukum yang diletakkan itu sangat tidak tepat. Maka Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam melarang kita. Haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Abi Zanad an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadh-dhanna, hindarilah bersangka. Baru sangkaan, bukan sangka buruk, zon tu lagi dahsyat lah. Fa inna dhanna akdhabul hadith, kerana menyangka-nyangka dalam hati itu adalah berita yang paling dusta, cerita yang paling dusta.
Hak kita duk tebak dalam hati kita, duk buat andaian terhadap sesuatu, terhadap seseorang, itu adalah berita yang paling dusta. Wala tajassasu, dan janganlah kamu tajassus, mengintip-ngintip, mencari kesalahan orang. Ini ada ikatan, ada kaitan. Sangka buruk ni dia akan bawa kepada apa? Dia nak pergi parti lagi, tanya orang tu, lagi duk pergi parti, pergi mengelak depan ni buat apa, tunggu pada tengah malam ni balik apa lepas anak ni. Wala tajassasu wala tanafasu, dan janganlah berlumba-lumba untuk mendapatkan sesuatu yang bukan kepentingan hidupmu, sama ada bagi akhiratmu atau duniamu. Ini pun punca daripada zon. Awak dia nak tunjuk dia ada duit banyak, dia pun nak tunjuk juga. Awak ingat dia seorang boleh, dia pun nak buat juga. Tanafus, berlumba-lumba memiliki sesuatu setelah melihat orang lain memiliki, bukan kerana keperluan diri dia, bukan kerana hajat yang mendesak dia, tapi kerana bermula pada sangkaan bahawa ada orang nak menunjuk-nunjuk kat dia, maka apa kurangnya dia pun nak tunjuk juga. Wala tadabaru, dan janganlah saling berpaling dengan tidak mempedulikan antara seseorang dengan yang lain. Bila dah jadi lagu tu, dia akan mula nafsi-nafsi. Nampak buat apa? Aku buat yang aku. Dia mula membina tembok, walau tak ada bata pun, tak disusun bata, tak diikat simen pun, tak dipagar pun antara rumah dia dengan rumah orang, tapi tembok antara dia dan masyarakat sangat tebal, sangat kukuh. Dia dan rumah dia cukup, dia dengan keluarga dia cukup. Punca zon. Wala tabaghadu, dan jangan saling memarahi atau saling membenci. Bila membina tembok, dia tak tenang dengan apa yang ada di luar tembok dia. Dah aku tak peduli kat dia, happy kat dia. Di dalam dia kata tak peduli. Apa mai pun dia cerita, depa tu. Dia tak peduli, dia tak cerita. Dia selalu komen lah, duduk tengah dah. Dalam tak peduli komen. Ya, penyakit masyarakat yang banyak. Wa kunu ibadallahi ikhwana, hendaklah kamu menjadi hamba-hamba Allah yang saling bersaudara, lengkap melengkapi, sayang menyayangi. Kalau nak berlumba-lumba, fastabiqul khairat, kata Allah, berlumba-lumbalah pada kebaikan. Seperti mana para sahabat Nabi SAW. Tak boleh dengar ada sahabat dia bangun tahajud lama, esok dia nak tahajud lagi lama. Sayyidina Umar satu hari dia kata, hari ni Sayyidina Abu Bakar memang kalah dengan aku dalam bab melakukan kebaikan. Bila Nabi umum himpun dana untuk perang Tabuk, apa Sayyidina Umar buat? Dia bawa mai separuh harta dia, banyak, meletakkan Nabi. Nabi kata, Umar, banyak mana yang kamu tinggal di rumah? Ni separuh daripada ni. Mai Sayyidina Abu Bakar bawa sikit, tak banyak, bagi kepada Nabi SAW. Nabi tanya, wahai Abu Bakar, berapa banyak kamu tinggal di rumah, yang ini untuk anak-anak isteri? Taraktu fihimullah wa rasulah,
Aku hanya tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Cukup. Kata Sayyidina Umar, demi Allah, aku tidak akan mampu mengalahkannya dalam kebaikan. Ini tanafus fil khair, berlumba-lumba dalam kebaikan. Sila. Tahu kawan suka baca Quran, suka khatam Quran, berlumba dalam apa? Berlumba dalam taja anak yatim, pergi tengok orang yang susah, cari pelajar yang tak mampu ke sekolah dengan pakaian lengkap, pakaian seragam sekolah yang sempurna. Ya, walau kerajaan kata tak apa, boleh pergi pakai dulu baju yang sesuai. Budak-budak ni lain pada orang dia berat. Dia pergi seorang dia pakai t-shirt lain, dia semua seragam sekolah. Esok tak mau pergi. Budak dia nak sama macam kau. Cari, berlumba-lumba dalam memberikan kebaikan. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم مع امرأة من نسائه إذ مر به رجل. Kata Anas bin Malik, satu hari ketika Nabi sedang duduk bersama salah seorang dari isteri-isteri Nabi, duduk di luar rumah dengan seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba melintas di hadapan Nabi seseorang. Dia lintas tapi tengok Nabi dan dia pergi. Lalu Nabi pun panggil dia. Fada'ahu sallallahu alaihi wasallam faqala ya fulan inna hadhihi zawjati fulana. Nabi kata, "Zat, ini adalah isteriku, nama dia sekian-sekian." Qala man kuntu adhunnu bihi falam akun adhunnu bik. Sahabat tadi kata, wahai Rasulullah, kalau aku nak menyangka pun yang tak elok, aku tak akan sangkakan perkara itu terhadap kamu. Kalaulah nak tersangka buruk pun, siapa pula ni perempuan ni, itu tak akan berlaku terhadapmu ya Rasulullah. Kata Nabi, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu berlari-lari dalam tubuh manusia mengikut saluran darahnya. Nabi nak apa? Syaitan ni duk rapat sungguh dengan kita. Kerja dia duk kira main kita, termasuk dalam bab bisikan hati. Nabi SAW daripada hadis ni mengajar kita bahawa pertama, kita juga kena elak daripada orang bersangka buruk dengan kita. Tak boleh biar-biar dia nak sangka apa tu dia punya pasal tak. Kita pun kena jaga. Jangan buat sesuatu yang boleh menimbulkan sangka buruk walaupun betul benda kita buat. Jika hampir disangka tak elok, kita kena terang. Kena beritahu. Di mana Nabi SAW panggil sahabat tadi, Maizat, ini isteri saya Fulanah binti Fulan. Menghilangkan keraguan dan sangkaan daripada orang itu juga sunnah. Kalau kita yang sengaja memilih jalan untuk disangka buruk, kita ada saham dalam bab itu, maka janganlah mencela orang lain kecuali diri kita sendiri. Apa-apa pekerjaan, apa-apa pemilikan kita, ada kalau boleh menimbulkan persoalan dan tanda tanya, ceritalah, tak ada masalah. Kalau benda tu betul, dalam cerita mimbar untuk kita mengelak daripada perkara yang lebih buruk. Kerana zan ni dia boleh bawa kepada hasad. Yang hasad ni boleh bawa kepada khianat. Itu menakutkan, sangat menakutkan. Nah,
حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن سعيد أخو عبيد القرشي قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال ما يزال المسروق منه يتظنى حتى يصير أعظم من السارق. Sayyidina Abdullah bin Umar kata mungkin di sana ada orang-orang yang dicuri barangnya, menyangka-nyangka, sangka ni sehingga dia menjadi lebih teruk daripada pencuri. Kita ni barang tak hilang, tak kata apa lah. Barang hilang Allah. Tak tangkau kau ni tak ish. Ya, semua terlibat dalam itu. Namun jangan luahkan sangat sangkaan itu. Suspek kalau ada contohnya dalil-dalil yang tak kuat, silakan. Tapi tak ada dalil apa pakai duk sangka ya kiri rumah aku ke kanan ni, ke belah depan ni, tak belakang lorong satu lagi apa, satu taman sangka curi basikal dia. Ini akhirnya dia menjadi lebih teruk daripada pencuri itu. Kerana pencuri hanya curi satu barang dia, yang di segi dosa. Akan tetapi dia telah hukum ke atas ramai orang sebagai pencuri. InsyaAllah. Semoga Allah jaga hati kita daripada terlibat dengan perkara ini. Nah, babul ma'rifah, bab ilmu pengetahuan. Atau dalam bab ni disebut juga oleh para ulama sebagai ilmu mengenali keturunan. Dahulunya atau memang menjadi kebiasaan orang-orang Arab, mereka jaga nama keluarga tu. Setiap keluarga ada nama dia. Dia ada satu gelaran keluarga tu. Semua akan pakai gelaran tu. Contoh di antara tokoh ulama di Syria dulu Al-Buti. Buti ni nama tempat. Semua keluarga dia akan guna Al-Buti, Al-Buti, Al-Buti. Daripada puan turun ke anak, cucu, cicit, nampak semua akan pakai gelaran keluarga itu. Maka keturunan mereka diketahui. Semua tumpang nisbah itu. Kayak ini ada memang dari dulu. Itu kabilah di Mekah sendiri. Ada Bani Adi, Bani Hashim, Bani Umayyah. Hanya siapa yang daripada kabilah itu ujung dia Umawi, Adi, Hashimi. Maka dapat diketahui ini daripada puak mana, kelompok mana. Bukanlah apa-apa kecuali nak jaga izzah, kemuliaan mereka bersandar kepada seseorang yang terawal daripada keluarga mereka. Jadi bab mengetahui selok-belok ansar keturunan ini adalah satu perkara yang hebat. Kata mereka juga al-ma'rifah secara umum, iaitu berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Apa saja yang kita tahu daripada ilmu, itu menyelamatkan kita daripada masalah yang boleh muncul dari sesuatu perkara itu. Contoh, kita ada ilmu tentang ekonomi, kita akan selamat daripada masalah ekonomi. Bila main musim, masing-masing payah, barulah keluar macam-macam tips jaga ekonomi, dapat gaji banyak ni, nak kena buat apa, boleh beli apa, kena simpan macam mana, orang pakai share, nak jaga duit macam mana. Tapi jangan jaga duit sampai tak jaga semayang juga tu lah. Takut dia kepung duit dia, semayang tak pun tak ada berkat apa.
Duit banyak pun kalau tak berkat ni tak rasa apa, kalau betul. Tapi kalau sikit berkat, Masya Allah rasa. Boleh buat banyak kebaikan dengan sedikit yang diberikan. Haddathana Abu Nu'aim qala haddathana Yunus an Abi Ishaq an al-Mughirah bin Syu'bah qala rajulun aslaha Allahu al-amir inna adanaka ya'rifu rijalan fayu'athiruhum bi'idhnin qala 'azzarahu Allah innal ma'rifata latanfa'u 'indal kalbil 'aqur wa 'indal jamalis sa'ul. Al-Mughirah bin Syu'bah satu hari dia pergi ke istana ataupun ke kediaman gubernur. Minta maaf, ada seseorang datang ke kediaman gubernur, yang gubernur itu adalah Al-Mughirah bin Syu'bah, sahabat Nabi SAW. Ini mungkin pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu. Bila duduk tang pintu tu, ada seorang pengawal yang dia ni kerja dia bila ramai-ramai, okey ni masuk dulu, ni tunggu kan, okey yang ni mana. Bila diizinkan dia masuk, terus dia kata kepada gubernur, aslahallahu al-amir, moga-moga Allah memperbaiki kehidupan amir, gubernur. Sesungguhnya pengawal kamu yang bertugas di pintu itu mengenali orang-orang tertentu, lalu dia mendahulukan mereka dengan izin. Maknanya, ni masuk dulu, kau tunggu saja. Kata Al-Mughirah, azzarahu Allah, moga-moga Allah memaafkan dia, kerana dia buat salah dah. Ni biasa orang Arab doa mereka tu. Pokoklah dia terlajar, moga Allah maafkan dia. Sesungguhnya ilmu ini, ilmu tentang mengenali orang-orang ini, manusia ini, sangat bermanfaat, sehingga anjing gila pun boleh dapat manfaat, dan unta yang garang pun boleh dapat manfaat daripadanya. Al-Mughirah, Sayyidina Al-Mughirah bin Syu'bah nak kata, dia bukan bertindak saja-saja, dia buat mengikut apa yang dia tahu. Yang mana pada zaman Nabi sendiri SAW, ranking para sahabat itu lain. Bukan nak membedakan, tetapi menghargai apa yang mereka lakukan daripada pengorbanan. Ada di kalangan mereka nama Al-Muhajirun, siapa yang hijrah ke Madinah bersama Nabi pada saat genting, pada saat yang payah itu, sama ada sebelum Nabi hijrah sikit atau selepas. Lepas pada tu dia tak ni dah, hijrah jadi tak bahaya, tak besar dah. Tinggal bila Nabi buka kota Mekah, Nabi kata la hijrata ba'da al-fathi. Lepas pembukaan kota Mekah, tak ada hijrah yang sama seperti hijrah hari itu. Maka orang yang hijrah dengan Nabi nama Al-Muhajirun, dalam Quran berapa banyak sebut tentang Muhajirun. Kemudian para sahabat terawal di kalangan orang-orang Madinah, yang mereka ni sediakan rumah, harta mereka, apa yang mereka miliki untuk menyambut kedatangan orang-orang Mekah berhijrah ke tanah mereka. Berat sebenarnya nak terima orang asing mai, tapi atas dasar iman, langsung dia pertama tengoklah ni kabilah mana, siapa dah. Maka dikenali sebagai Al-Ansar. Dan berapa banyak hadis-hadis yang Nabi puji orang-orang Ansar dan menyatakan kasih sayangnya terhadap orang-orang Ansar. Kemudian ada yang terlibat dengan peperangan Badar. Dia peperangan yang cukup berat, paling berat peperangan Badar. Bilangan yang sedikit, tidak ada perancangan untuk berperang daripada awal.
keluar tu nak pergi sekat rombongan dagang Abu Sufyan. Bulan puasa, tidak ada bekalan makanan, senjata yang tak dimiliki oleh semua 313 tu. Tapi mereka kukuh, teguh di belakang Nabi. Bila Nabi tanya macam mana kita nak balikkah, nak terus duduk bertembung dengan Quraisy, sepakat kata, jom kita perang mereka. Kita keluar-keluar rumah, tinggal duit nak pergi Pulau Pinang ya. Tinggal patah balik ya. Patah balik nak pergi juga tak yakin. Ni jom, tak ada apa ni, tak ada makanan, jom perang. Maka dapat gelaran Badri. Siapa yang ada gelaran Badri, yakni orang yang ikut perang Badar, dia adalah orang yang ranking tinggi. Sehingga Sayyiduna Abdul Rahman bin Auf ketika dia sedang nazak, dia ada tulis wasiat bahawa sebahagian daripada hartanya, jumlah sekian-sekian, bagi kepada Badri yang masih hidup. Siapa yang pernah perang Badar di kalangan sahabat dan masih hidup selepas dia wafat, peruntukan dia banyak ni. Oh, Masya Allah. Kenapa? Pengorbanan. Ni yang kita ilmu dan ma'rifah. Baik, bagi kita ni apa yang kita dapat daripada hadis ni? Kita dalam bergaul kena kenal orang. Imam Al-Ghazali pun disebut dalam kitab Bidayatul Hidayah yang dalam bab Al-Musahabah atau Ikhtiyarus Sahabah, dalam memilih sahabat, dia ada kriteria dia. Dia kata jangan kamu terus bersahabat dengan sepenuh hatimu. Ujilah dulu persahabatanmu, tengok kenal dia pelan-pelan, keluarga dia macam mana. Belum nak buat kawan kancing semua ni, hak kita boleh cerita kat dia cerita kat kita boleh hutang dia boleh hutang kita dia. Ni member kancing tengok telefon waktu mana pun dia jawab, panggil waktu mana pun dia main. Sebelum nak rapid lagu tu, perhati tengok. Tambah-tambah dalam urusan duit, ada orang manis sebelum dapat. Lepas kata tak apa, kita join venture tak apa lah. Saya ni tak kisah sangat lah duit. Elok-elok buat syarikat ya. Mula itu ada orang alim bagi kami dekat Mahat. Dia kata saya ni tak tahu, mungkin Allah tak bagi jalan kot ni kot. Lama lah pula. Mula-mula tu cari partner share paruh-paruh. Awak main induk dia sekok main 5,000 kan, jalan-jalan. Mula tu syok lah, pakat duk lawan bagi makan apa, tak kira elok mula dia. Dia mula dah. Aku keluar banyak pergi beli dedak lah, tak berapa main sangat aku yang tu. Tak lah. Tadi semua tu kenang jadi hak kawan tu. Jadi tak ada apa. Allah tu kata kena tahu ilmu membaca juga. Ilmu membaca orang. Moga-moga tak terjebak dengan keburukan manusia. Allah sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum